Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang seterusnya adalah sambungan tutorial untuk menulis khat nasah bagi soalan kategori sekolah menengah. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit yang buruk. Okey. Jadi untuk kali ini saya menggunakan marker pen resam 2mm. Okey, jadi kita boleh cuba mulakan. Yang pertama, ya Allah. Titik ya di bawah ni. Okey. Di sini kita perhatikan huruf ya ni dia menurun dia condong ke bawah, dan huruf-huruf tegak mesti condong ke kiri. Ya Allah, alif. Okey, sabdu kita guna ujung pen. Untuk kalimah Allah ni dia ada pelbagai kaedah lah untuk penulisannya. Jadi mungkin saya tunjuk dua kaedah. Dari segi huruf ha ni ada yang dia sedikit berjarak dengan bawah ni, dia ada sedikit jarak. Ada juga yang terus rapat ke bawah seperti ini. Okey. Kalau kita tengok ni dia terus rata ke bawah pun ada. Jadi, dan ada juga pelbagai lagi kaedah Jadi semua kaedah tu sebenarnya boleh digunakan. Kemudian ada seruan dan ada seru. Tu. Aku, alif. Okey, itu. Ini satu bentuk. Mungkin nak guna kau begini pun boleh. Dan perhatikan dia pun ada sedikit menurun panjang ni 5 titik, yang ni 4. Jangan terlalu panjang.
memohon. Okey, memohon. Dari segi jarak dia, sini jaraknya 1 1 titik. Ni pun jaraknya 1 titik. Okey, 1 titik setengah. Tinggi ni 2 3 2 dan 2,5 ke 3. Jadi buat 2. Perlindunganmu. Begini boleh, atau begini pun boleh. Luas ni 1 titik je, dan kita tengok dia menurun. Lam, ya. Ini kalau pendek. Okay. Ini 1 titik. Ini pun 1 titik. Ni kita bagi 2 titik. Tinggi lam ni 5 titik sampai bawah. Tengok sini, dia mesti ternaik sedikit huruf dal. Tinggi dal ni 2 titik. Dalam luas dal ni pun 2 titik. Atau kita nak tarik panjang, itu pun boleh juga. Kalau kita tengok sini, dia menurun, tetapi yang ini dia akan menaik kembali. Panjang ni mungkin boleh buat 4 ke 5 titik lah. Atau dari segi huruf dal tadi, boleh juga buat begini. Bentuk melengkung macam lam, tapi dia jangan tinggi lah, pendek. Kemudian kita buat huruf waw begini. Sambung dengan dal macam tu pun boleh, ya. Yang ini mungkin sambungan-sambungan yang istimewa lah dalam khat sulus, ya. Kita belajar selalu tak boleh sambung antara dal dengan waw.
Tetapi dalam khat sulus sebenarnya ada sambungan-sambungan yang pelik yang boleh digunakan. Corak ni 2. Ni huruf waw lah. Tapi waw dia bukan seperti waw tunggal. Kalau waw tunggal, dia mesti dia tulis macam ni lah. Waw yang biasa. Okey, ini waw yang biasa. Tapi bila kita sambung dengan dal, kita bentukkan bentuk dia macam ni. Dia ada bentuk tersendiri lah. Perlindunganmu, huruf nga, kita ambil tinggi sedikit. Okey, begitu. Titik nga, nun. Dalam ni berisi 1. Ini setengah. Kepala nga ni 2. Tinggi 1. Dalam ni berisi 1. Jangan luas sangat. Dan kedalaman ni 1. Boleh tarik lagi panjang ataupun boleh pendekkan lagi. 1. Daripada cuba tengok huruf dal ni pun sama, dia mesti menurun. Dekat sini mesti nipis, tapaknya tebal. Huruf ra, kemudian pa, dal. Mungkin ada yang tanya, kalau dal ni nak buat macam ni boleh tak? Ini pendapat saya. Kalau dia tidak ada sambungan dengan apa-apa huruf lain, kita gunakan dal yang biasa. Tapi kalau dal yang macam ini, dia ada sambungan dengan huruf lain lah. Contohnya waw, alif, dia ikut kesesuaian. Jadi kita gunakan yang biasa sahaja. Tengok sini, pun ada sikit turun. Penyakit, pa, mungkin anda nak tarik panjang. Kalau tarik panjang, dia ada sedikit lebih ni, dan kita tarik, naik dan naikkan. Tu. Penyakit. Dan dia tetap ada konsep turun. Dan kemudian dia naik. Kedalaman ni setengah titik, dan panjang ni macam bar tunggal lah, 4 ke 5 titik. Kalau nak buat pendek, nipiskan di situ dan kita sambung macam ni. Dia tidak ada tajam kat situ. Okay. Kalau kita tarik huruf fa, kita panjangkan, boleh tak? Kita cuba tengok.
seolah-olah kita tarik panjang macam fa tunggal. Okey. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni macam ada persoalan lah, sesuai ke tidak. Kalau saya rasa macam sedikit ganjil lah, ya, menarik huruf fa lebih panjang. Selalunya kita tarik huruf yang selepas fa ni panjang, ya. Cuma saya tak pastilah untuk nombor 3 ni. Jadi kalau saya tak buatlah macam ni. Kit kafiata. Ini bentuk yang pertama. Ya, and then ta. Okay. Ya. Okey, ni bentuk yang pertama. Kita boleh buat macam ni. Dan kalau yang kedua, ni mungkin dia sedikit susah sikit lah nak tarik panjang ni. Kita kena pandai mengagak. Okey, nipis di ujung. Ni kaf tunggal, tapi bila disambung tu, kemudian ta di ujung. Mungkin dari segi saya lah, saya akan pilih yang nombor 1 ni. Nombor 2 ni mungkin kalau nak guna pun boleh, ya, mungkin saya lebih suka nombor 1 lah. Dari segi saya suka nombor 1. Tapi nombor 2 ni pun boleh digunakan. Dan kita tengok lagi, kalau yang pertama ni dia turun. Konsep nasah ni, saya ulang benda yang sama, iaitu dia mesti turun dan kemudian dia akan naik kembali di hujung ni, dia akan naik kembali. Sebab tu kalau kita tengok bentuk ni dia macam ni. Dia macam ada lengkungan, dia menaik kembali. Sama juga dengan yang ini. Mula-mula kaf ni dia turun ni, tetapi bila sampai dekat sini dia akan naik kembali. Dia akan naik kembali, dia tidak akan turun. Sebab tu kalau dia turun, nanti dia akan semakin turun. Jadi dia nak balance kan, dia akan naik di sebelah hujung. Penyakit sopak. Okey, sin waw ni kita tak buat panjang, kita buat pendek sahaja. Kalau buat panjang dia jadi tak sesuai. Pa dan qaf. Ada yang tanya, kenapa putus-putus? Putus-putus ni nak menunjukkan dia punya sambungan sebenarnya. Dia punya sudut mata pen, ya. Bukan untuk digunakan dalam pertandingan. Kita tak gunakan dalam pertandingan putus-putus, ya. Kita buat sambung je terus. Pa, qaf, sopak,
Kalau qaf ni nak tarik panjang macam ni, kalau dia tarik panjang, kalau sini nampak leher dia jelas nampak agak-agak setengah titik. Tapi bila kita nak tarik dia panjang, leher qaf ni pendekkan sahaja, sikit sahaja, dan okey, kat ujung ni runcing. Dia macam hampir, dia tetap ada tetapi sangat sikit. Dan kita turun ni sebanyak 2 titik. Okey. Masa bila kita nak guna qaf panjang ni, dia mesti juga melihat kepada kesesuaian susunan ataupun pemilihan cara sambungan huruf-huruf tersebut. Kalau kita, sebab perkataan yang seterusnya adalah gila, kalau nak guna yang panjang ni, pastikan dia ada huruf-huruf yang melentang memanjang juga. Contohnya gila tu kita kena tulis dalam bentuk zinadi lah, macam ni. Ga, yalam. Sini ada apa ni, tanda koma, sebelum koma. Okey, macam tu. Ada koma. Jadi dia ada huruf yang melintang memanjang macam ni. Baru boleh guna qaf memanjang ni. Kalau kita guna qaf yang pendek ni, kalau kita guna qaf yang bentuk macam kita ni, kita yang pertama ni, dia tak sesuai. Mungkin tak berapa sesuai lah, sebab kalau kita ni, kita tak akan tarik panjang pada ya ni. Kalau kita tarik panjang pada ya ni, dia jadi janggal lah. Ataupun kita tarik ta ni dah di kehadapan ni. Jadi kalau nak guna yang ni, kita guna yang macam ni lah. Atau kita gunakan qaf yang pendek ni. So kita gunakan qaf saifi macam kita tadi. Ga, lam. Gila. Ada juga setengahnya dia tak rapat. Mungkin dia agak susah yang ni. Dia sebab bila kita tarik lam alif ni dia kena pendek daripada alif di hujung. Jadi mungkin kita rendahkan lagi. Okey, kita rendahkan sikit. Tu. Gila. Ataupun nak dijarakkan pun boleh.
Seterusnya kusta. Depan ni ada benjol sikit. Sin. Okey. Kusta. Kemudian dan penyakit dan huruf alif ni kita letak di atas dal. Kemudian penyakit kita dah tulis tadi. Dan satu lagi pilihan, kaf ya ta. Ta tu kita boleh tarik panjang. Ta ni, kalau berani boleh tarik panjang. Macam ni. Cuma tengok kepada kesesuaian lah. Yang berapa tinggi ain ni? Konsep dalam khat, okay. Kita akan ambil tinggi huruf alif. Kalau alif kita 5 titik, maka tinggi ain tu 5 titik lah. Kalau huruf alif kita 4 titik, huruf alif tunggal kita, maka ain tadi tinggi 4 titik. Dan yang ni dia akan lebih 1 titik di sini. Tinggi ni 2 titik, yang ni 2 titik. Dan pastikan dia mendatar, dia tidak ternaik. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia buat ternaik ke atas, yang itu tidak tepat. Buruk. Perkataan yang terakhir buruk. Ba. Ra boleh guna macam ni, boleh. Atau nak guna ra macam ni pun boleh. Okey. Wow. Kemudian yang terakhir qaf. Ataupun nak guna qaf yang panjang pun boleh. Contohlah bila kat hujung ada ruang lagi, tak center. Jadi kita boleh isi dia dengan huruf qaf yang panjang ni.
Dan kena perhatikan di sini. Kalau ni saya buat garis mendatar, tempat paling bawah ni dia mesti bukan di tengah-tengah ya. Dia 1, 2, 3, dia 2/3 tempat yang paling rendah. Dia mematuhi nisbah keemasan. Ini 2. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk kali ini. Maka anda boleh cuba untuk latih dari segi macam mana cara nak menyesuaikan sambungan-sambungan huruf dengan susunan yang anda akan buat. Jadi setakat ini saja. Selamat memasuki pertandingan Hot Cyber. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.